Selamat sejahtera dan selamat kembali ke channel Cikgu Tan. Hari ini, marilah kita belajar Geografi tingkatan 2, bab 9, pemanasan global siri yang kedua. Ya, kita lihat bumi kita masih demam. So, dalam video ini kita nak tahu apakah kesan pemanasan global dan apa langkah-langkah untuk merawat bumi kita. Ya, kita semua akan jadi sebagai doktor. Baiklah, kita mula sekarang. Baik, 9.3, kesan-kesan pemanasan global. Baik, apakah kesannya jika pemanasan global ini berlaku? Ya, yang pertama, dia akan menyebabkan berlakunya peningkatan aras laut. Yang kedua, kemerosotan sumber makanan. Maksudnya sumber makanan kita akan merosot ataupun menjadi kurang. Ketiga, gangguan cuaca. Yang keempat, masalah kesihatan. Baiklah, kita lihat peningkatan aras laut dulu. Baik, sekiranya pemanasan global berlaku, dia akan menyebabkan peningkatan aras laut. Maksudnya aras laut akan meningkat, akan menjadi semakin tinggi. Baik, apakah puncanya yang menyebabkan aras laut kita meningkat? Yang pertama, kerana peningkatan suhu air laut. Ya, jika pemanasan global berlaku, suhu air laut akan meningkat, iaitu akan menjadi semakin panas air laut kita. Jika air laut menjadi semakin panas, dia akan menyebabkan pencairan ais di kutub. Kita lihat, di kutub ais sudah cair, sudah menjadi air. Jadi, dua ini merupakan punca kepada peningkatan aras laut. Kerana ais yang di kutub sudah jadi air, jadi aras laut akan semakin meningkat. Okey, sekiranya aras laut semakin meningkat, apakah kesannya? Kita cuba lihat apakah kesannya. Dia akan mengakibatkan banjir besar dan hakisan. Kita lihat kawasan yang jika berhampiran dengan pantai akan mengalami banjir bila aras laut itu meningkat. Dan dia juga akan mengalami hakisan terhadap muka bumi. Seperti yang di pantai, di tebing atau yang berdekatan dengan laut. Okey, yang kedua, dia akan menenggelamkan kawasan daratan. Jika kawasan yang berhampiran dengan laut, dia akan ditenggelamkan sekiranya aras laut itu semakin meningkat. Sangat bahaya ini. Dan seterusnya, dia akan memusnahkan harta benda dan juga mengancam nyawa. Kerana jika pelajar cuba bayangkan, jika aras laut ini meningkat sampai menenggelamkan pulau ini, macam mana harta benda di pulau ini dan orang yang tinggal di pulau tersebut? Semua akan terancam. Baik, yang keempat, dia akan menjejaskan sumber bekalan makanan dan juga air bersih. Baik, seterusnya kita lihat kemerosotan sumber makanan. Mengapa cuaca menjadi semakin panas, sumber makanan akan merosot? Puncanya ialah kerana sekiranya air laut menjadi lebih panas, dia akan mengganggu ekosistem marine. Kita cuba lihat ini. Berlakunya kemusnahan terumbu karang terbesar di dunia sejak tahun 1995 susulan suhu air laut yang semakin panas. Selain daripada itu, banjir yang berlaku juga akan memusnahkan kawasan pertanian. Tanah juga akan menjadi tandus dan tidak sesuai untuk pertanian. Jika cuaca terlalu panas, lihat tanah semua sudah jadi kering.
Jadi ketiga-tiga ini merupakan punca kepada kemerosotan sumber makanan. Baik, jadi apakah kesannya? Kesannya ialah dia akan mengancam sumber makanan dunia. Maksudnya sumber makanan dunia akan menjadi semakin kurang. Contohnya, gelombang panas yang berlaku di Rusia pada tahun 2010 sehingga 2011 telah memusnahkan penuaian bijirin dan memberi kesan kepada negara-negara yang di Afrika Utara. Seterusnya kita lihat gangguan cuaca. Baik, pemanasan global akan mengakibatkan berlakunya banjir, ribut, ombak besar dan juga taufan. Sekiranya berlaku fenomena tersebut, maka dia akan mengakibatkan kemusnahan flora dan fauna. Banyak tumbuh-tumbuhan dan haiwan akan mati ataupun pupus. Terdapat juga kawasan yang mengalami kemarau yang teruk kerana pemanasan global akan mengakibatkan cuaca yang sangat panas dan kering. Selain daripada itu, udara juga menjadi kering dan jerebu mudah terbentuk. Taburan hujan juga akan menjadi tidak menentu. Baik, kita lihat yang terakhir iaitu masalah kesihatan. Baik, apakah masalah kesihatan yang akan berlaku akibat daripada pemanasan global? Kita lihat. Gelombang haba yang berisiko akan menyebabkan strok haba dan dehidrasi. Pelajar pernah dengar tak strok haba dan dehidrasi? Ya, strok haba adalah sejenis penyakit kepanasan yang teruk yang akan mengakibatkan suhu badan lebih besar daripada 40 darjah Celsius. Strok haba ini akan berlaku sekiranya kita terdedah pada cuaca yang panas pada satu tempoh yang panjang. Selalunya kita pernah dengar berita bahawa terdapatnya kanak-kanak yang meninggal dunia di dalam kereta kerana mengalami strok haba akibat cuaca panas yang melampau dan ditinggalkan dalam kereta tanpa ruang pengudaraan. Baik, dehidrasi ialah jumlah air yang hilang daripada tubuh badan lebih banyak daripada jumlah yang diambil. Jika secara yang lebih senang untuk difahami ialah maksudnya tubuh badan kita kehilangan air yang banyak. Baik, strok haba dan dehidrasi ini juga akan menyebabkan kehilangan nyawa. Kita cuba lihat pada tahun 2020, gelombang haba telah bunuh 65 yang di Jepun. Kita cuba lihat cuaca di sana. Tengok. Suhunya setinggi 41 darjah Celsius. Jadi ini sangat tinggi kan pelajar? Menyebabkan ramai orang yang mati. Yang ketiga, pemanasan global juga akan meningkatkan risiko pelbagai penyakit yang berkaitan dengan haba. Seperti katarak. Kita lihat, ini adalah gejala katarak. Jika tanpa katarak, mata kita tengok imej ialah semuanya jelas. Tetapi jika kita ditimpa gejala katarak, apa yang kita nampak itu macam kabut, tidak jelas. Selain daripada itu, kita juga akan terdedah kepada risiko kanser kulit. Mengapa? Kerana di dalam pancaran matahari terdapatnya sinaran ultraungu. Baiklah, jadi ini merupakan kesan-kesan pemanasan global. Dengan adanya kesan-kesan ini, maka kita perlulah fikirkan langkah-langkah yang untuk mengurangkan kesan pemanasan global. Baik, langkah yang pertama ialah amalan 5R. Okey, cikgu cuba besarkan. Okey, mungkin pelajar sudah pernah dengar amalan 5R, iaitu dia terdiri daripada rating. Rating itu ialah fikir dahulu sebelum kita buang. Jangan apa-apa sahaja pun buang.
Kita mesti fikirkan dulu sama ada dia masih boleh diguna ke atau mungkin boleh dikita semula. Yang kedua, reduce, iaitu kurangkan isi padu penghasilan sampah sarap. Selain daripada itu, kita juga mesti kurang menggunakan beg plastik. Okey, yang ketiga ialah repair. Repair ialah baiki selagi masih boleh dibaiki. Semua barang kamu jika masih boleh diperbaiki, maka kita harus baikilah. Jangan hanya buang terus. Okey, reuse ialah guna semula jika masih boleh digunakan. Contohnya jika untuk baju lama kita, mungkin kita boleh dema kepada rumah kebajikan. Ataupun kita boleh kita semula jadikanlah sebagai beg ke ataupun kegunaan yang lain. Okey, akhir sekali ialah recycle, iaitu asingkan mengikut jenis. Apa barang yang boleh recycle? Contohnya, kertas, aluminium, besi, kaca. Jadi, ini semua masih boleh dikita semula. Baik, contohnya apa yang kita boleh lakukan ialah kita mesti menanam pokok. Pokok ini sangat penting untuk menyerap karbon dioksida. Okey, yang kedua berkongsi kenderaan, ketiga menggunakan pengangkutan awam. Kedua-duanya adalah untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Yang keempat, amalan kita semula. Dan yang kelima, kempen bebas plastik. Jangan gunakan plastik. Okey. Langkah yang kedua ialah penggunaan tenaga mesra alam. Apakah itu tenaga mesra alam? Iaitu tenaga yang boleh diperbaharui ataupun tenaga yang tidak akan mencemarkan alam sekitar. Baiklah, kita cuba lihat. Baik, bahan api fosil iaitu seperti petroleum, gas asli dan arang batu perlu diganti dengan tenaga yang mesra alam. Mengapa? Kerana bahan api fosil ini merupakan tenaga yang tidak boleh diperbaharui ataupun diganti. Sekiranya dia sudah habis diguna, maka dia memanglah sudah tak ada yang baru. Selain daripada itu, bahan api fosil juga akan mencemarkan alam sekitar. Jadi, kita haruslah gantikannya dengan tenaga yang mesra alam. Contohnya seperti tenaga suria, iaitu yang daripada matahari, angin dan juga ombak. Agar alam sekitar kekal terpelihara. Baik, yang ketiga adalah pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar boleh diserap di peringkat sekolah dan juga komuniti. Contohnya seperti sekarang. Sekarang cikgu tengah memberikan pendidikan alam sekitar kepada anda semua. Selepas bab ini, pelajar sudah tahu macam mana nak mengurangkan kesan pemanasan global. Betul tak? Dan pelajar juga boleh pergi menasihatkanlah ahli keluarga anda. Untuk komuniti ialah mungkin kita boleh mengadakan kempen ataupun bengkel untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingannya alam sekitar. Baik, yang keempat adalah kerjasama antarabangsa. Kerjasama antarabangsa diperlukan untuk mensukseskan pengurangan gas rumah hijau atau kadang-kadang mereka kata gas rumah kaca. Seperti pada tahun 1997 telah mengadakan Protokol Kyoto. Tujuannya ialah untuk mendapatkan persetujuan untuk mengurangkan gas rumah hijau. Selain daripada itu, juga terdapatnya panel antara kerajaan tentang perubahan cuaca iaitu IPCC dan juga adanya persidangan bangsa-bangsa bersatu juga tentang alam sekitar dan juga pembangunannya. Okey, dan juga dapatnya UNFCCC yang bincang tentang perubahan cuaca.
Okey, selain daripada itu, persidangan perubahan iklim juga diadakan di Paris dan Perancis pada tahun 2015. Semuanya ialah bersidang untuk mendapatkan satu persetujuan untuk menangani isu perubahan iklim. Baik, akhir sekali adalah penguatkuasaan undang-undang. Baik, di dalam negara kita telah wujudkan beberapa akta, contohnya yang disenaraikan di sini, Akta Pelombongan Petroleum, Akta Kerajaan Tempatan, Akta Perhutanan, Akta Pengangkutan Jalan, Akta Kualiti Alam Sekeliling. Semuanya ialah untuk melindungi alam sekitar kita dan juga untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Jadi sekiranya sesiapa yang melanggar undang-undang tersebut akan diambil tindakan oleh kerajaan seperti disaman ataupun dipenjarakan. Baiklah, seterusnya kita lihat tips untuk mengurangkan pemanasan global. Tips ini juga boleh digunakan oleh kamu semua. Okey, kita boleh mengamalkannya pada setiap hari. Okey, kita lihat yang pertama ialah menggunakan barangan elektrik jimat tenaga. Pernah tak pelajar nampak di atas barangan elektrik di rumah anda mempunyai stiker ini? Kamu akan nampak di atas sini mempunyai bintang. Jika lebih banyak bintang, bermaksud lebih jimat tenaga. Jadi nasihatkanlah ibu bapa yang sekiranya tidak tahu semasa beli barangan elektrik, belilah yang mempunyai stiker 5 bintang. Yang kedua, menggunakan pengangkutan awam seperti bas ataupun LRT. Tujuannya ialah untuk mengurangkan bilangan kenderaan yang di atas jalan raya dan seterusnya dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau seperti karbon dioksida. Okay, yang ketiga, amalan 5R. Ini tadi cikgu sudah ajar. Yang keempat adalah meminimumkan penggunaan penyaman udara. Kerana di dalam penyaman udara, kita ada menggunakan gas CFC. Gas tersebut merupakan gas penyejuk. Jadi jika berlaku kebocoran dalam sistem penghawa dingin ini, gas ini akan terbebas dan terdedah kepada manusia. Jadi ini adalah akan mengakibatkan pemanasan global berlaku. Yang kelima adalah menanam pokok di sekitar rumah supaya dapat mengurangkan gas karbon dioksida. Yang terakhir adalah menanggalkan plug daripada soket apabila tidak digunakan. Sekiranya kita tidak menanggalkannya, sebenarnya elektrik tetap berjalan. Baiklah, jadi cikgu berharap anda semua akan mengamalkan tips ini pada setiap hari. Ini merupakan imbas kembali yang terdapat di dalam buku teks anda, muka surat 146. Jadi pelajar boleh salinkannya ataupun bacalah sebagai ulang kaji. Baik, terima kasih kerana menonton video cikgu. Mohon sokong dengan tekan subscribe dan jangan lupa menjawab kuis yang terdapat di description video. Jadi kita jumpa lagi. Bye-bye semua.